merupakan negara yang maju dalam pertanian dan negara yang mengalami musim panas, sejuk dan musim salji sederhana. Ekonomi utamanya adalah pertanian, peternakan dan perikanan. Faktor perkembangan pertanian di Belanda terbagi pada 4. Yang pertama, kesuburan tanah di Belanda. Ia dipengaruhi oleh pengairan dari sungai utama iaitu Sungai Rhine yang menggunakan baja asli, najis pramugari, membuang rumput dan tanaman rosak. Yang kedua, menembus guna tanah. Sebar tanah yang berada di bawah paras laut ditembus untuk kegunaan pertanian yang meningkatkan keluasan tanah pertanian. Yang ketiga, tanaman bergilir. Tidak membiarkan tanah pertanian kosong, ia menanam tanaman lain seperti lobak dan kacang pis. Yang keempat, penggunaan teknologi peralatan. Ia menggunakan tenggala dan mesin menapi bijirin. Selain itu, penggunaan kicik angin membolehkan air lebihan di kawasan rendah dialih ke kawasan pertanian. Perkembangan pertanian di Belanda pada abad ke-17 terbagi pada 5. Yang pertama, tanaman bijirin iaitu barley diusahakan secara meluas oleh petani Resilience pada pertengahan abad ke-17. Gandum ditanam secara meluas pada abad ke-17 dan akhir abad ke-17 Belanda mengeksport gandum ke kawasan lain di benua Eropah. Yang kedua, tanaman lain. Masyarakat Belanda terlibat dalam penanaman sayur-sayuran. Ia dijalankan secara meluas di bandar Beverwijk dan Heemskerk. Sayur yang diusahakan bawang, jagung dan lobak merah. Yang ketiga ialah tanaman dagangan iaitu him, Holland dan Utrecht. Ia digunakan dalam perusahaan tali kapas dan jalan dan ia juga bermutu tinggi. Yang kedua, biji kol, Friesland, Artois dan Rhineland. Ia menguntungkan petani dengan menghasilkan minyak dari digunakan sebagai ternakan. Yang ketiga, Merah, Barat Daya melanda di Bourbon Barat. Secara meluas ekoran kemunculan tekstil di Leiden, Rotterdam pusat pengumpulan dan pengedaran merah. Yang keempat, penternakan didorong oleh pengeluaran lembu yang disembelih dari Denmark dan Jerman Utara. Lembu-lembu yang telah sembelih dieksport ke bandar-bandar wilayah selatan. Kesannya perangan lembu disembelih perkembangan dari awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Dan yang terakhir ialah industri tenusu, iaitu susu lembu dijalankan secara meluas di Amsterdam, Rotterdam, Leiden dan De Frank. Yang kedua, mentega dihasilkan di Rijnland dan De Frank. Pengeluaran keju di industri ini adalah susu lembu, keju dan mentega telah dieksport ke seluruh Eropah. Pengeluaran keju terbesar di dunia pada abad ke-17 di Jerman dan Perancis. Topik yang seterusnya ialah perkembangan pertanian di Inggeris pada abad ke-17. Menjelang abad ke-17, tercetus revolusi yang dikenali sebagai revolusi pertanian di England. Revolusi ini meletakkan asas bagi kemunculan revolusi perindustrian di England. Faktor perkembangan pertanian di England. Yang pertama, pengeluaran makanan. Sebelum revolusi, pengeluaran makanan berlaku secara kecil-kecilan, manakala selepas revolusi, ia berlaku secara besar-besaran. Yang kedua, sistem pemilikan tanah. Terdapat dua sistem pemilikan tanah, iaitu sistem pemilikan tanah persendirian, iaitu dimiliki oleh golongan tuan-tuan tanah yang kaya, dan sistem pemilikan tanah awam yang dimiliki oleh orang perseorangan. Rakyat biasa dibenarkan menggunakan tanah awam untuk bercucuk tanam, memelihara ternakan, memburu binatang dan memancing. Yang ketiga, Akta Pemagaran Tanah. Pada abad ke-18 dan 19, terdapat pertambahan penduduk ia menyebabkan tuan tanah memanfaatkan tanah awam dengan menjalankan aktiviti pertanian dan mendapatkan kelulusan parlimen untuk memagari tanah awam. Pada tahun 1761 hingga 1792, terdapat 500,000 tanah yang dipagar. Ia menyebabkan tuan tanah membeli tanah awam dan muncul ladang pertanian. Yang keempat, kaedah pertanian baharu. Sistem penanaman bergilir ialah kaedah pertanian baharu yang diperkenalkan oleh Lord Townshend. Kaedah ini digunakan sepanjang tahun dan tanaman yang berbeza ditanam mengikut musim. Kesuburan tanah tidak terjejas melalui kaedah ini kerana tanaman yang berlainan menggunakan bahan mineral tanah yang berbeza. Tanaman baharu yang diperkenalkan melalui kaedah ini ialah turnip dan ubi kentang. Kaedah baru penternakan. Robert Beckwell telah memperkenalkan kaedah baru dalam penternakan biri-biri dan lembu. Melalui kaedah baru yang diperkenalkan, binatang ternakan boleh membesar dan matang dengan lebih cepat. Bekalan daging dan bulu binatang juga bertambah menerusi kaedah baru ini. Selain itu, binatang-binatang ternakan juga membekalkan baja kepada para petani untuk tanaman mereka. Pertanian campuran. Petani terlibat dalam penanaman rumput. Rumput digunakan sebagai sumber makanan kepada binatang ternakan seperti biri-biri dan juga lembu. Seterusnya, petani mengamalkan sistem pertanian campuran yang melibatkan tanaman dan ternakan. Dan akhir sekali, pelibatan petani dalam aktiviti pertanian dan peternakan menambahkan pendapatan mereka. Ciptaan baru. Betul telah mencipta alat yang digunakan untuk menggali dan menunggal tanah pertanian. Seterusnya, penciptaan alat baru ini membolehkan penunggalan dan penanaman biji benih dapat dilakukan dengan lebih pantas. Menjelang tahun 1730-an, sejenis bajak berbentuk tiga segi yang dikenali sebagai Rotherham telah direka. Penciptaan alat tersebut membolehkan kerja membajak tanah dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Selain itu, pelbagai peralatan untuk menjalankan kerja pertanian telah dicipta. Antaranya ialah alat mengetam, alat memukul,
memukul dan alat menumbuk bijirin. Seterusnya, penciptaan peralatan-peralatan tersebut telah mengurangkan penggunaan tenaga manusia dalam menjalankan kerja-kerja pertanian. Dan akhir sekali, penciptaan jentera berkuasa wap menyebabkan kerja dapat dijalankan dengan cepat dan berkesan. Penggunaan baja dan sistem persaliran. Menjelang pertengahan abad ke-19, ahli-ahli sains berjaya mencipta baja tiruan. Di samping itu, baja asli juga digunakan secara meluas untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian. Selain itu, langkah-langkah juga diambil untuk membina dan membaiki sistem saliran dan akhir sekali pembinaan sistem saliran menyebabkan berjuta-juta hektar tanah dapat disalirkan untuk tujuan pertanian.